Okey, apa khabar doktor petang ni? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, apa pun kita nak berbicara mengenai transformasi ibu. Oh, kalau Ida sendiri dengar kan sangat menarik sebenarnya. Walaupun Ida sendiri tak ada pengalaman lagi, tapi tak apa, ilmu tu kita ambil kan. Sebab seorang wanita tu pastinya akan melalui lah detik-detik itu. Kita nak dengar dululah pengenalan daripada doktor ni kan. Sikit mengenai doktor. Silakan doktor. Okay, thank you Ida. Yep. Saya Dr. Siti Muyassarah binti Rusli, ataupun lebih dikenali sebagai Dr. Muya. Saya pakar bedah plastik dan rekonstruktif. Saya dah ada dalam bidang ni lebih kurang daripada tahun 2019. Dan menjalani bertahun-tahun lah latihan untuk jadi pakar bedah plastik ni. Yelah, bukan senang kan. Tapi nak tanya cabaran tu macam cepat sangat. Nanti dulu kita tanya cabarannya ketika ni lah kan doktor menjadi pakar bedah plastik ni. Jadi sekarang ni kita bercerita mengenai transformasi ibu, dan kita nak tanyalah kesan positifnya terhadap citra tubuh wanita. Bolehkah Dr. Muya berkongsi pendapat Dr. Muya tentang bagaimana prosedur ini dapat membantu wanita merasa baik tentang diri mereka. Biasalah kadang-kadang lepas bersalin ni kan ada ibu-ibu yang down kan doktor kan. Silakan doktor. Transformasi ibu ni adalah satu terma yang mana kita guna untuk kategoriskan beberapa prosedur bedah plastik dalam memperbaiki tubuh badan seorang wanita selepas mengalami perubahan setelah melahirkan anak. Ya. Dalam kita merubah bentuk badan wanita, memperbaiki, bukan mengubah. Memperbaiki. Kita bukan sahaja memberi keyakinan dari segi luaran, tapi kita juga dengan harapan untuk memberi keyakinan diri sendiri dari segi dalaman. Betul. Sesetengah orang berbeza cara dia menghadapi perubahan badan mereka. Betul. Sesetengah sedikit, setengah banyak. Jadi individu tu berbeza. Ya, itu dia lah. Sedikit lah kan pengenalan mengenai fizikal wanita lepas bersalin. Jadi kita nak tanya doktor lah kan, bolehkah doktor kongsikan pengalaman yang menggembirakan di mana transformasi ibu telah mengubah hidup seorang wanita dengan positif? Okey. Secara lazimnya lah, mereka yang ingin mendapatkan prosedur ini kan, selalunya mereka mencuba pelbagai cara. Okey. Contohnya dari segi diet, dari segi pengamalan sihat, ataupun dari segi rawatan-rawatan yang kita kata minimal lah. Bila mereka dah approach kita untuk tanya mengenai rawatan transformasi ibu ni, usually mereka dah satu level up untuk memperbaiki diri mereka. Betul. Jadi bukannya senang satu individu untuk membuat keputusan untuk mendapatkan rawatan ini. Jadi bila mereka yang dah buat keputusan dan menjalani rawatan ini, dia punya result selepas mendapatkan rawatan tu usually is a positive one, because dia perubahan yang ketara. Jadi bila mereka gembira dengan result, dia akan menambahkan keyakinan diri. Betul. Dan secara tak langsung dia memperbaiki kualiti hidup, cara mereka melihat diri sendiri. Betul. Cara mereka bersosial, dan juga sesetengah kes hubungan suami isteri lah. Betul. Jadi kita kena fahamkan prosedur ini bukanlah prosedur untuk memperbaiki luaran sahaja. Dia adalah satu prosedur yang kita nak rawat secara holistik, yang mana semasa konsultasi ni kita akan mencari punca, bukan sahaja secara luaran tetapi juga secara mental, secara rohani. Betul. Dan ada step-step dia lah. Ya, sebab kalau ialah wanita dan kecantikan ni tidak dapat dipisahkan. Betul tak doktor? Kadang-kadang kita ialah ada setengah wanita yang merasa rendah diri, tak nak jumpa orang sebabkan perubahan-perubahan. Ialah waktu anak dara cantik kan, dapat berat badan yang ideal dan sebagainya, tapi disebabkan melahirkan anak, faktor-faktor itulah yang membuatkan seorang ibu atau wanita itu berubah fizikal lah. Jadi apa yang doktor sarankan ini sebenarnya dapat membantu wanita itu sendiri. Tapi untuk ibu-ibu yang sedang mendengar sekarang ini, mungkin dia mungkin agak was-was lah doktor, agak macam ragu-ragu. Okey ke sebenarnya ni, tak sakit ke, macam mana ke? Jadi untuk ibu-ibu yang mempertimbangkan transformasi ibu ni, apakah nasihat yang ingin doktor berikan kepada mereka? Okey,
pertama sekali kita kena faham bahawa prosedur ni adalah satu pembedahan, kalau dalam medical term kita kata elective. Jadi kalau kita nak buat boleh, tak buat pun boleh. Dan seperti saya kata tadi, berbeza individu, berbeza dia punya tahap penerimaan ataupun macam contohnya kalau seseorang tu, satu individu dia very positif kan, tapi setengah yang lain tu dia punya coping mechanism lain pula. Jadi kita tak boleh nak generalize semua orang perlu mendapatkan rawatan. Tak boleh lah macam tu. Kalau kita kata okey, kita nak pertimbangkan untuk mendapatkan prosedur transformasi ibu ni ataupun apa-apa saja prosedur yang invasif lah. Yang paling penting kita kena pergi ke doktor yang bertauliah. Betul. Di tempat yang betul lah, sepatutnya lah. Itu yang paling pertama sekali, kena selamat lah. Yang kedua, kita kena perlu faham prosedur ini adalah prosedur invasif dan dia ada, kita kata, risk dan benefit. Jadi sebab itu penting kita jumpa doktor yang bertauliah lah. Jadi kalau doktor sebut tu paling penting kita kena pergi ke tempat yang betul, juga kena pergi kepada pakar yang bertauliah. Tapi macam mana kita nak tahu tempat atau pakar bedah yang merawat kita itu bertauliah atau tidak, kan? Sebentar lagi, doktor simpan dulu jawapannya. Kerana kita nak berehat seketika, kita nak bagi doktor cool relax dulu dengan lagu, dan selepas ini doktor akan jawab persoalan itu. Dan Ida pasti itu juga pertanyaan daripada anda lah, kan, ibu-ibu yang sedang mendengarkan Selangor FM sekarang ini. Terus dengar Selangor FM. Hello Selangor, perspektif kesihatan. Dan sekarang ini kita bersama dengan Dr. Siti Muia Sarah Rusli, atau lebih mesra dipanggil Dr. Muia. Dan Dr. Muia merupakan pakar bedah plastik dan rekonstruktif dari Hospital Pakar KPJ Rawang. Dan Dr. Muia juga dah terangkan kepada anda mengenai transformasi ibu. Sebenarnya ini topik yang sangat menarik lah, kan. Seperti yang kita tahu, kan, doktor, kan, wanita dan kecantikan itu tidak dapat dipisahkan, kan. Seperti yang doktor tekankan sebentar tadi, bukan mengubah bukan mengubah ciptaan Tuhan, tapi memulih keadaan wanita itu selepas mereka bersalin. Yelah, bila dah bersalin tu banyak faktor-faktor yang tidak sama seperti anak dara dulu, kan, doktor, kan. Jadi Ida dah bagi tahu kepada anda tadi. Kita nak tanya soalan mengenai bagaimana kita nak tahu tempat atau pakar bedah yang merawat kita itu bertauliah atau tidak, doktor. Silakan. Alright, thank you DJ Ida. Ada 3 perkara yang penting kalau kita nak tahu pakar bertauliah atau tidak lah. Doktor lah. Okay, nombor 1, kita boleh check dekat MMC. Dia punya website, Merits MMC. Kita Google je Merits MMC. Okay. Bila kita sampai kat website tu, kita ada butang search for registered doctor. Okay, MMC Right. So dekat search register doktor tu, kita boleh letak nama pakar kita tu ataupun doktor kita. Semua doktor yang berlesen dekat Malaysia ni ada dalam tu. Mesti keluar. Mesti keluar. Kalau tak keluar tu maknanya, kalau tak keluar tu maksudnya bukan doktor. Bukan bertauliah lah. Tidak tak berlesen. Tidak berlesen. Okey. Kadang-kadang kita nak letak nama penuh, kan. Tapi kita contohnya tertinggal binti ke. Kadang-kadang tak keluar. Jadi kita boleh try gunakan contoh nama saya lah. Kalau kita buat Siti Muia Sarah Rusli, maybe tak keluar sebab kita tertinggal binti. Tapi kalau you type Muia contohnya, nanti keluar. Maybe ada beberapa yang ada orang lain, doktor lain yang ada dalam nama dia Muia juga. Dan dia keluarlah list-list tu. Dan kita boleh check dia graduate pada mana, dia practice di hospital mana. Itu nombor 1. Ya, nombor 2, kalau untuk pakar, kita ada database untuk pakar di Malaysia. Nama dia National Specialist Register, NSR. NSR. Betul. So untuk kita tahu pakar kita ialah pakar, kita kata kalau masalah kita kata board certified ataupun pakar yang bertauliah. Ada nama dia dalam tu. So untuk dapatkan nama kita ataupun nama seorang doktor pakar itu, ada beberapa step dia kena pergi. Maksudnya dia dah training, dia dah dilatih, dia dah pergi ke under probation period sebagai pakar, dan nama dia ada kat situ. Itu nombor 2. NSR. Tadi MMC kita nak check. Betul. Okey, doktor tu punya background lah. Okey, kedua NSR. Yang ketiga? Yang ketiga LCP. Yes. Okey, apa LCP tu, doktor? Okey, LCP ni ialah senarai daftar doktor yang membuat rawatan estetik. LCP ni ada 3 chapter.
Okey. Chapter 1, chapter 2, chapter 3. So chapter ni dia berdasarkan tahap invasif sesuatu prosedur tu. Okey. Contohnya level 1, kebanyakan doktor estetik di klinik di luar ramai ada kat sini. Tapi mereka tak semestinya pakar. Okey, nombor 2, chapter 2 lazimnya ialah pakar dermatologi lah, pakar doktor kulit. Pakar doktor kulit. Yes. Baik. Dan yang ketiga ialah pakar doktor plastik lah, bedah plastik. So beberapa prosedur ada level dia. Macam tak semua prosedur LCP 1 boleh buat. Tak semua prosedur LCP 2 boleh buat. Itulah. So dia ada level-level dia. Okey, faham. Ini adalah cara paling selamat untuk kita pastikan yang bedah ataupun melakukan prosedur ke atas diri kita itu adalah dalam keadaan yang paling, apa kita kata, yang paling minimum risiko dia. Sebab yang pertama kita mesti nak selamat, kan? Betul. So, 3 ni, MMC, NSR dan LCP. Jadi kalau anda sendiri dah buat keputusan, kan, mungkin anda dah fikir dah betul-betul ni, memang anda nak mengubah hidup anda, kan, anda nak cantik untuk keyakinan. Jadi selepas itu langkah seterusnya anda kena semak 3 perkara yang doktor sebutkan. Baiklah doktor, mungkinlah kan ada setengah ibu-ibu ataupun wanita yang sudah dengar sekarang ini nak tahulah sebenarnya apa contoh-contoh transformasi tu. Even Ida sendiri pun macam, apa transformasi tu, macam mana bedah, macam mana, kan. Mungkin bila dengar bedah je takut. Ada juga mungkin ada prosedur-prosedurnya. Mungkin Dr. Muia boleh terangkan? Transformasi ibu ni kalau dari segi aspek bedah plastik lah, dia merangkumi beberapa prosedur khusus untuk target area-area tubuh badan yang melalui perubahan selepas kelahiran. Saya bagi contoh je lah, ya. Contohnya perut kita. Bila kita mengandung, perut kita besar kan. Jadi dia, kulit kita pun ada lebihan kulit, kan. So bila kita dah beranak, dia ada lebih sikit lah lebihan kulit tu. Certain orang dia ada masalah, sehingga ada masalah untuk pakai baju sebab tak muat, macam perut tak muat, dia macam tak balance kan, jadi susah nak pakai baju. Dan adalah bermacam-macam sebab lain. Bahagian ni kita panggil dalam bahasa plastik ataupun medical term dia, nama dia tummy tuck, abdominoplasty. Yang mana kita buang lebihan kulit dan merapatkan kembali otot. Otot dekat bahagian perut kita ni, supaya lebih rapat lah, lebih rapat, lebih ramping macam tu. Jadi itu salah satu contoh lah. Ada beberapa lain. Jadi apa sahaja yang melalui perubahan, contohnya perut ke, payudara ke, ataupun bahagian-bahagian intim, ada rawatan dia. Apa pun mungkin anda yang sedang mendengar sekarang ni mungkin boleh dapatkan, orang kata, nasihat daripada doktor dulu, kan. Boleh tanya kepada doktor masalah-masalah yang dihadapi, dan doktor yang merawat anda tu sendiri akan terangkan kepada anda. Doktor ada nak tambah apa-apa lagi tak mengenai transformasi ibu? Mungkinlah ada ibu-ibu yang takut bila dengar macam bedah je, mungkin ada stigma ataupun mentaliti bedah selamat ke, macam tu, takut tak nak lah. Tapi sebenarnya kita perlukan perkara itulah, kan, untuk kualiti kehidupan kita lah. Sebenarnya tak salah rasa takut. Dan nombor 1 kita kena tahu. Satu pasal stigma tadi, kan. Stigma tu memang ada lah. Cuma kita kena fahamkan yang kita kena, niat tu kena ada. Niat ikhlas tu kena ada lah. Adakah kita ingin menjalani prosedur ini sebab cantik semata, ataupun memang kita nak menjalani sesuatu prosedur tu untuk merawat diri sendiri. Sebab berbeza, kan, setengah orang. Betul. Nombor 2, perasaan takut tu. Sebenarnya elok ada rasa takut tu. Sebab bila kita rasa takut tu, kita lebih berhati-hati. Betul, setuju. Jadi bila kita berhati-hati, kita pun buat research, kita baca lebih, kita tanya lebih, dan kita dapatkan explanation daripada doktor, pakar, secara lebih mendalam. Yang kalau kita tak takut langsung tu,
Itu bahaya. Itu lagi bahaya kan. Itu bahaya. Sebab macam contohlah kita mudah terpengaruh kalau kita tengok macam zaman sekarang kan doktor kan orang banyak menjual kat TikTok, dekat Facebook. Beli cepat kurus untuk ibu-ibu yang baru lepas bersalin kan. Kan ada macam tu iklannya kan. Kita pun tak semak terus beli. Tapi kalau yang seperti yang Dr. Muia terangkan tadi, sebenarnya mereka adalah memang bertauliah. Anda jangan ragui. Kalau anda ragui dan was-was juga, boleh semak yang Dr. Muia bagi tahu tadi di MMC. Semua background doktor, termasuk doktor sendiri pun mesti ada kan. Jadi baiklah, sebelum kita nak mengakhiri perkongsian kita pada petang ini dalam topik transformasi ibu, menarik sebenarnya. Ada tak pesanan apa-apa daripada Dr. Muia sendiri kepada pendengar yang dengarkan sekarang inilah, terutama untuk wanita dan juga ibu-ibu yang mungkin baru lepas bersalin? Pesanan saya pertama ialah apa-apa prosedur pun mesti didampingi dengan keyakinan diri. Kita kena baiki luar dan dalam. Jadi build kita punya self confidence. Betul. Kalau kita terasa betul-betul tak confident ke apa, kita dapatkan nasihat bukan sahaja pada doktor pakar bedah, tapi juga doktor atau kaunselor psikologi, supaya kita dapatkan rawatan secara holistik. Okay? We are enough. Cuma ada setengah orang tu kita respect lah decision keputusan mereka untuk mendapatkan rawatan yang selain daripada menambahkan keyakinan secara maybe secara minda ke kan. Betul. Macam saya cakap tadi lah, lain orang lain. Kita tak nak terlampau stay positif sampai sebab itu kita kata ada terma toxic positivity. Kan. So kita address accordingly, individually, personally, lain orang lain. Okay. Nombor 2, pesanan terakhir saya ialah dapatkan rawatan di tempat yang selamat. Kita dah push bagaimana untuk tahu. Sekarang takluk kepada diri kita sendirilah. Nak dapatkan yang terbaik untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, kita kena tahu bahawa rawatan ini ialah rawatan elektif. Bukannya sesuatu yang kita kata kalau kita buat ataupun kalau kita tak buat, dia akan mengakibatkan nyawa ke apa ke tak lah. Kita kata tepuk dada tanya selera. Macam itulah lebih kurang. Tanya diri kita dululah kan. Tanya diri kita and be honest lah. Betul. Baik doktor, tapi sebelum tu baru Ida teringat lah, untuk pendengar yang dengarkan sekarang ini, mungkin ada yang nak menghubungi doktor, nak dapatkan nasihat. Macam mana doktor? Ada Facebook ke? Kalau macam mungkin doktor tak nak kongsikan nombor telefon, macam mana? Untuk Facebook doktor ke? Doktor ada TikTok ke sekarang kan? Ada lah, banyak ada. Sekarang kan semua ada TikTok kan? Mungkin doktor boleh kongsikan? IG saya ialah @dr.muia. Ejaannya? dr.muia. Okay, doktor. TikTok saya plastik.muia. Plastik.muia. Saya santai-santai je kat sana. Okay, tak apa. Nanti mana tahu pendengar nak tanyakan lebih lanjut, tak puas dengar 30 minit ni kan, nak dapatkan ni. Okay, saya perlu tekankan mana-mana konsultasi perubatan jangan dapatkan secara social media. Ini tak apa sebab ini doktor dah datang ke konti. Betul tak? Ini bukan medical advice. Ini adalah kita share knowledge kita secara okay? Kalau nak dapatkan personal konsultasi, dapat konsultasi dengan doktor masing-masing lah. Tapi betul tak doktor? Macam kalau saya sendirilah kan, kadang-kadang saya buka, kadang-kadang kita akan ada waktu lapang, kita buka Twitter ke apa kan, dia sakit, dia bukan pergi klinik tau, pergi hospital, dia pergi tanya dekat Twitter tu macam mana apa semua kan. Jadi kadang-kadang doktor pun tak boleh nak merawat kalau awak tanya di Twitter seperti yang doktor cakap lah kan. Yang jawab tu pun kita pun tak tahu dia tu bertauliah ataupun tidak kan. Jadi itu sebenarnya nasihat yang sangat bagus lah daripada Dr. Muia sendiri. Baiklah doktor, sampai di sini saja perkongsian doktor untuk petang ini mengenai transformasi ibu. Jadi apa pun paling penting anda kena dapatkan orang kata nasihat dulu, dan kena semak. Ada 3, MMC, NSR dan juga LCP. Okay? Betul je. Kalau nak terus macam nak borak-borak ke dengan doktor, okay, boleh pergi ke TikTok doktor iaitu Plastik Muia. Baiklah, kita berehat dulu dan sebentar lagi pukul 3 petang selepas di jam yang kedua kita ada karaoke Sumba Kebibang. Doktor pernah nyanyi tak? Biasa nyanyi tak? Takut. Alah, hai. Ke simpan bakat tu? Simpan dalam bilik air je lah.
Tapi kita ada juga penyanyi dekat konti ni. Nak saya perkenalkan ke? Kita belanja lagu dia lah. Kita belanja lagu lah kan. Sebenarnya sedap tu lagu. Sebenarnya kalau anda dengar Selangor FM, kami penyampai radio di Selangor FM ni selalu pasangkan lagu daripada beliau. Dan sebenarnya dia ada dekat konti Selangor FM ni. Ini adalah sebenarnya Ida sebelum ni ada juga jumpa. Cuma kita tidak berkesempatan berborak kan. Dan hari ni kita nak belanja lah lagu daripada Elmi Rahman, Hapus. Wow. Okay, jom doktor kita nyanyi sama-sama.